Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah kuliah duha Jumaat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kesihatan pada kita. Satu nikmat yang cukup besar. Sesudah meletakkan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesihatan ini memungkinkan kita untuk kita meneruskan segala bentuk kerja-kerja, tugasan-tugasan dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Yang mudah-mudahan setiap kerja yang kita lakukan di pagi Jumaat mubarakah ini akan diberikan ganjaran pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan melaksanakan solat fardu subuh di waktu pagi. Mungkin ada di kalangan kita yang melaksanakan ibadah qiyamil lail. Ada di kalangan kita yang juga melaksanakan zikir-zikir harian, hizib-hizib yang tertentu yang diamalkan dalam kehidupan ini. Yang mudah-mudahan segala-gala apa yang kita tuturkan, yang kita ucapkan, yang kita tasbihkan dan apa sahaja yang kita lakukan itu akan sentiasa didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan janji yang disebut oleh Nabi SAW di saat ketika kita melaksanakan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah pada kita,
dan melaksanakan segala amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk kita menambahkan lagi ikatan dan hubungan kita dengan Allah, itu akan menjadikan kita kekasih pada Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah. Dan mudah-mudahan janji yang disebut dalam hadis qudsi tersebut itu Rasulullah juga akan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis tersebut, itu akan memungkinkan segala gerak-geri kita ini dipandu dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sebelum saya memulakan perbincangan pada pagi ini, saya kira ada sedikit permohonan sumbangan daripada teman-teman dan sahabat-sahabat yang memerlukan. Pertama daripada bekas staf di Masjid Negeri sendiri, kerana beliau ingin menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda, dan kemudian seorang lagi anak kepada salah seorang bekas tenaga pengajar yang pernah mengajar dalam kuliah Duha pagi Sabtu. Suatu ketika dahulu beliau juga memerlukan bantuan untuk membantu anaknya menyambung pengajian dalam bidang kedoktoran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sedikit lebihan yang Allah kurniakan, maka mudah-mudahan dengan bantuan tersebut itu akan menambahkan lagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, dan mudah-mudahan Allah terus memberkati kehidupan kita bersama, insya-Allah. Baik, sambungan perbincangan kita pada pagi ini, kita akan menyambung perbincangan kita pada muka surat 95, iaitulah fasal yang telah pun kita bicarakan sedikit berkaitan dengan yakin dan juga tawakal. Dua sifat yang terpenting apabila kita meletakkan diri kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita meletakkan diri kita sebagai insan-insan yang bertakwa pada Allah. Ciri yang pertama Allah sebut dalam surah Al-Baqarah di awal sekali. Allah mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah hudal lil muttaqin. Dia adalah merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah iringi siapa dia orang yang bertakwa. Allah mulakan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa yang pertama sekali Allah letakkan mereka yang mengimani dan meyakini pada perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang tidak dirasai oleh panca indera. Kita tidak dapat melihat perkara tersebut, kita tidak mampu untuk menyentuh perkara tersebut, dan juga sesuatu yang tidak boleh dirasai oleh akal kita. Akal kita kata tak logik. Dari sudut nak memikirkan menggunakan akal, memang kita tidak sampai dalam hal tersebut. Lantas Allah meletakkan ciri yang pertama sekali, nak menjadi manusia yang bertakwa pada Allah, mereka mestilah meletakkan keyakinan 100%, miyah bil miyah. Orang Arab kata 100% itu miyah bil miyah. Maknanya dalam 100% kita meletakkan yakin dengan perkara-perkara ghaibiyat, tentang soal pahala, tentang soal dosa, tentang kewujudan malaikatullah, tentang kewujudan jin, apa lagi, segala perkara yang kita tidak kelihatan, hatta termasuk tentang soal kematian kita dan kemudian kebangkitan semula kita sesudah kematian. Soal tentang malaikat yang akan mempersoalkan kita di dalam kubur, dibangkitkan semula kita di hadapan Allah. Kita akan melihat ataupun akan meyakini tentang persoalan neraca timbangan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan kita, dan termasuklah syurga dan juga neraka. Ini di antara perkara-perkara ghaibiyat, dan sebab itu yakin dan tawakal ini juga adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh memikirkan melalui akal kita. Tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri tersebut itu ada pada diri orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, suatu perkataan yang dinyatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulumi wal Hikam ni kita dah bicara dahulu dalam bab hadis 40. Jadi beliau mensyarahkan hadis tersebut dan kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksudkan dengan yakin itu apa dia? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madarri min umuri dunya wal akhirati kulliha, yaitu mempercayai sidqu ketepatan ataupun ketenangan
dalam berpegang pada hati ini kepada Allah. Maknanya keyakinan yang teguh kita letakkan pada Allah dalam hati kita. Semuanya kita letakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki dalam hidup kita, Allah yang menentukan. Apa lagi? Soal kesihatan dalam hidup kita, Allah juga yang menentukan. Soal kerja dalam hidup, Allah yang menentukan. Masa depan kita, Allah yang menentukan. Nah, segala-galanya datangnya daripada Allah. Ini dikatakan sebagai sidqu i'timadil qalbi ala Allah. Tentang keyakinan yang kuat perpegangan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih, dalam mendatangkan sesuatu perkara kebaikan dalam hidup. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada kita, Allah bagi pada kita kebaikan. Subhanallah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Kadang-kadang ada orang nak berikan sesuatu pada kita, belum tentu apa yang hendak diberikan itu sampai kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Satu ketika dahulu kita bicarakan, ya, kalau sekiranya al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kalaulah sekiranya sesuatu kelompok daripada kalangan manusia, mereka itu ingin memberikan manfaat kepada kamu, berhimpun nak bagi manfaat pada kamu, tidak mungkin manfaat itu akan sampai kepada kamu melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kamu. Istijlabil masalih, nak membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ini, semuanya datang daripada Allah. Wa daf'il madar, dan menolak segala bentuk mudarat-mudarat dalam urusan dunia dan juga akhirat. Itu juga kita serahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan nama yakin, ya, yakin. Baik, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, perbincangan kita pada ayat yang pertama dahulu kita telah pun bicarakan, muka surat 95. Jadi sambungannya pada firmanullah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Para manusia berkata kepada orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan engkau semua. Siapa orang-orang tersebut? Itu adalah merupakan kelompok kafir Quraisy. Ceritanya bagaimana? Dalam riwayat diceritakan kisah sesudah Nabi SAW gagal dalam misi untuk memerangi ataupun menawan pihak musuh dalam peperangan Uhud. Jadi ketika itu atas kegagalan Rasulullah dalam peperangan tersebut banyak sebabnya. Di antaranya hilangnya ketaatan di kalangan para sahabat yang ketika itu berada di atas bukit, yang di waktu itu yang diketuai oleh, jika tidak silap, nama sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Jubair bersama dengan beberapa pemanah-pemanah yang tertentu. Dan bila melihat tentang pihak musuh dalam peperangan Uhud tersebut telah lari bertempiaran, setelah panahan-panahan ditujukan kepada mereka dan serangan dilakukan kepada mereka ketika itu, menyebabkan mereka bertempiaran lari, tetapi mereka lari dan mereka membuat satu strategi yang lain. Khalid ibn Al-Walid sebelum memeluk ajaran Islam ketika itu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, rupa-rupanya dia berpusing ke belakang, melalui belakang bukit tersebut untuk memerangi umat Islam. Dan di waktu itu pemanah-pemanah daripada tentera-tentera Islam melihat harta yang ditinggalkan oleh mereka, mereka pun turun untuk mendapatkan harta tersebut. Dan disitulah peluang yang diambil oleh Khalid ibn Al-Walid bersama dengan tenteranya sebelum memeluk ajaran Islam ketika itu untuk memerangi umat Islam. Ramai yang syahid dalam medan pertempuran Uhud ketika itu. Subhanallah, ya, termasuklah apa yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah pulang meninggalkan lapangan peperangan tersebut,
Dan saat ketika Rasulullah bergerak, Rasulullah menghimpunkan semula kekuatan tersebut bersama dengan pasukan perang yang masih lagi turut serta bersama para sahabat ketika itu untuk pulang ke bumi Madinah. Dan saya terlupa ada sebuah tempat yang ketika itu dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah mendengar bahawa tentera musuh ketika itu ingin berpatah balik untuk memerangi Rasulullah bersama dengan tenteranya. Jadi bilangan mereka begitu ramai, tentera umat Islam sudah ramai yang syahid dalam medan pertempuran Uhud ketika itu. Maka saat ketika mereka berpatah balik, mereka dapat berita tentera musuh sedang kembali semula untuk memerangi Rasulullah bersama dengan tenteranya dengan bilangan yang begitu sedikit, dan mereka telah keletihan ketika menghadapi peperangan tersebut, ramai yang syahid. Waktu itulah ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Disebut, oleh kerana itu takutilah kepada mereka, tetapi hal itu makin menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, Allah cukup menjadi pelindung kita dan sebaik-baik yang menjadikan tempat bertawakal. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Mereka tidak terkena sesuatu halangan pun, dan mereka mengikuti keredaan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Baik, akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Saat ketika golongan orang-orang di kalangan munafikin yang ketika itu cuba untuk memberikan rasa gerunnya tentera umat Islam yang telah pun tidak mampu untuk mempertahankan ataupun memenangi peperangan Uhud ketika itu, diberikan dengan pelbagai bentuk kata-kata yang menimbulkan keraguan dan ketakutan pada mereka. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Saat ketika itu mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah merupakan sebaik-baik wakil dan sebaik-baik pengurus dalam kehidupan kami. Ucapan ini dituturkan oleh mereka, rupa-rupanya menambahkan lagi keimanan dan keyakinan dalam hati mereka, dan ucapan itu juga rupa-rupanya menimbulkan rasa kegerunan dan ketakutan pihak musuh. Yang pihak musuh tadi asalnya nak kembali, nak mengejar saki-baki tentera-tentera yang bersama dengan Nabi SAW, mereka tidak jadi untuk meneruskan sebab Allah campakkan dalam hati-hati mereka rasa ketakutan terhadap tentera-tentera Islam yang turut mara ketika itu untuk meneruskan perjuangan yang masih lagi belum tamat bagi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Allah lakarkan ayat ini kerana Allah ingin memberikan gambaran betapa yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka berusaha, tapi dalam usaha yang mereka lakukan menemui jalan kesusahan dan kepayahan, ujian daripada Allah. Namun begitu mereka tetap meneruskan usaha untuk melebarkan dakwah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Firmanullah, wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu sama-sama bertawakal. Surah Ibrahim ayat ke-11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun falyatawakkalul mu'minun. Ya, jadi ayat ini juga Allah nak mengarahkan bila kita kata orang beriman dia mestilah memiliki sifat tawakal yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini dia bukan hanya kita serah pada Allah. Saya serahkan segala-galanya kepada Allah semata-mata, tidak. Tawakal ini juga dia mesti mengambil sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam hidup. Contohnya kita nak berjaya, ya, kita nak berjaya dalam hidup kita. Tapi berjaya dia tidak hanya dengan sekadar kita duduk saja minta doa pada Allah, ya Allah berikanlah kejayaan kepadaku. Nak berjaya dia mesti diiringi dengan usaha ataupun al-akhdhu bil asbab, iaitu kita mengambil sebab-sebab yang boleh mendatangkan kejayaan tersebut. Apa dia? Caranya dengan kita belajar, dengan cara kita berusaha mencari jalan-jalan yang membolehkan kita memperolehi kejayaan tersebut. Usaha inilah merupakan sebab bagi kita meletakkan diri kita, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekadar kita serahkan pada Allah, ini yang dikatakan sebagai fahaman Jabariyah. Faham Jabariyah ni apa dia? Kita serahkan segala-galanya kepada kudrah Allah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kehendak Allah semata-mata tanpa ada campur tangan daripada kita. Istilah ini sebagian ulama kata artinya tawakul.
Tawakul artinya menyerahkan segala pada Allah tanpa ada usaha daripada kita. Adapun aliran ataupun mazhab ahli sunnah wal jamaah, adanya usaha daripada diri kita. Setelah kita berusaha, waktu itu kita serahkan pada Allah. Dalam kita nak membentuk sesuatu perkara, projek yang kita mahukan, sudah tentulah kita perlukan kepada pengisian ataupun mesyuarat, perbincangan-perbincangan terlebih dahulu. Dan hasil daripada perbincangan tersebut, barulah di sana akan ada keputusan, dan keputusan yang dibuat teruskan. Setelah daripada itu, kalau gagal juga, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia? Penting pada kita untuk kita meletakkan usaha terlebih dahulu, dan sesudah daripada itu serahkan segala-galanya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berusaha, dan ini disebut dalam ayat berikutnya itu, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau telah bulat tekad, bulat keazaman untuk melaksanakan sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kena ada, barulah serahkan pada Allah. Kalau kita tidak berusaha, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin membantu kita? Seperti mana yang pernah saya ceritakan dahulu, Sayyidina Umar cukup marah bila ada di kalangan rakyatnya ketika itu hanya duduk di masjid semata-mata dan dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia berdoa, bila ditanya kenapa nak mohon pada Allah, lantas kata daripada Sayyidina Umar, innallaha la yumtiru zahaban wala fiddah, innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit dia tidak akan menurunkan emas dan juga perak, tapi nak dapatkan emas dan perak itu perlukan usaha, bukan hanya sekadar memohon doa semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keazaman itu perlu ada dalam diri kita. Baik. Soal mudarat, soal manfaat, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firmanullah dalam surah At-Talaq ayat ketiga, wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia pasti akan mencukupi untuknya. Fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupkannya. Allah. Ini paling menarik dalam hidup kita. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang beri pada kita. Ustaz, saya dah berusaha berulang kali. Tak apa, teruskan usaha yang kita lakukan. Berjaya ataupun tidak, saya rasa macam gagal lah Ustaz. Jangan berputus asa. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mensia-siakan. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, subhanallah, innallaha la yudhi'u, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalan orang yang bersungguh-sungguh, yang ihsan dalam mereka melaksanakan amalan-amalan semasa hidupnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cerita yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan baca berulang kali cerita tersebut, itu cerita yang cukup menarik. Dan Rasulullah menjadikan kisah yang ada dalam surah Yusuf itu sebagai motivasi kepada Nabi SAW di saat ketika Nabi SAW tertekan dalam hidupnya. Rasulullah tertekan dalam hidupnya bukan sebab tak dapat rezeki ataupun bukan sebab kemiskinan yang dihadapi oleh Rasulullah, tidak. Rasulullah tertekan dalam kehidupannya ketika itu apabila Islam semakin sempit dari sudut perjalanan dan pergerakannya, dakwah semakin tidak meluas ketika itu disebabkan dua orang kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Yang pertama, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua iaitulah Abi Talib, bapa saudara Rasulullah yang banyak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika adanya ugutan-ugutan dan ancaman-ancaman daripada kaum Quraisy ketika itu. Tiba-tiba Allah menarik kedua-duanya nak memperlihatkan betapa kuat pegangan dan juga keyakinan Nabi SAW kepada Allah, dan kemudian Allah turunkan surah Yusuf itu bagi memotivasikan Nabi SAW. Dan dalam ayat di dalam surah Yusuf itu Allah menceritakan, di antara ayatnya saya terlupa ayat tersebut, tapi Allah menceritakan bahawa Allah tidak akan mempersia-siakan orang-orang yang melakukan ihsan di dalam kehidupan mereka. Maknanya akan ada pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan ini bertepatan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupkan untuknya dalam apa juga kehendak dan keinginan sepanjang kehidupan
yang dihadapi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Firmanullah surah Al-Furqan, qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Tuhan yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Kita sedang bergerak untuk menuju kepada Allah, dan kita yakin dengan meletakkan Islam sebagai agama dalam kehidupan kita, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa, Allah tidak mati, ya. Hayyun la yamut. Dan saya teringat bila cerita seumpama ini, kisah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Dan orang yang paling tidak dapat menerima hakikat tersebut adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu bila dengar sahaja Rasulullah meninggal daripada suara teman-teman dan rakan-rakan daripada kalangan para sahabat, maka Sayyidina Umar kata, siapa yang berkata demikian, tunggulah aku akan bawa pedang ketika ini nak pancung setiap seorang yang berkata demikian. Dan waktu itu siapa yang memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitulah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Jadi Allah sebut di dalam ayat tersebut bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu, wa ma kana Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau adalah merupakan baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan seorang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap utusan akan pergi meninggalkan umatnya dalam kehidupan di dunia ini. Dan kemudian disebut man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan Allah tidak akan mati selama-lamanya. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala hidup, Allah tidak akan mati selama-lamanya. Allah lah yang memberi segala apa yang kita perlukan dalam hidup kita kepada manusia. Saat ketika kita meminta pada mereka, mereka boleh berikan pada kita di saat mereka hidup. Tapi bayangkan saat ketika matinya mereka, janji dah. Kalau katakan seorang ketua ketika itu ataupun seorang dermawan, dia telah berjanji kepada seseorang nak berikan ni, saya akan berikan pada kamu sekian banyak, pada setiap bulan sekian banyak saya akan berikan derma saya sekian. Ditakdirkan meninggal ketika itu, berusahalah pihak yang memohon derma tersebut bantuan kepada pewaris-pewarisnya. Pewaris belum tentu akan memberikan apa yang telah diberikan oleh penderma semasa kehidupannya. Waktu dia hidup dia beri, dan ketika meninggal katalah dia telah berjanji sekian tuan, banyak sekian, tidak wang sekian ini kerana tidak ada hitam putihnya dalam perjanjian, tetap sahaja tidak akan diberikan. Sebab apa? Sebab manusia menghadapi kematian. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah hidup selama-lamanya, la yamut, tidak mati, dan Allah lah yang menentukan apa yang bersesuaian bagi hamba-hambanya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Baik, seterusnya Allah berfirman, wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun, bila sebut sahaja dengan perkataan innama, itu dia membataskan topik pada ayat tersebut ataupun kenyataan dalam ayat tersebut. Bila sebut innama itu diterjemahkan dalam bahasa kita kata adapun. Baik, adapun siapa? Al-mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, maka hati mereka itu menjadi ketakutan. Wajilat qulubuhum, hati terasa gemetar. Bila sebut sahaja akan nama Allah, maksud nama Allah ni disebutkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah mencipta siang, Allah mencipta malam. Segala tanda-tanda ciptaan yang tidak mungkin mampu untuk ditandingi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat pun kuasa yang mereka miliki, tetap sahaja tidak akan mampu untuk mencipta seumpama apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kerana pencipta yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas di saat ketika orang yang beriman mendengar akan sebutan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah,
wajilat qulubuhum, hati akan terasa gemetar, timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kena ada takut dalam diri kita? Kerana masya-Allah kita sebagai hamba-Nya, ya Allah kurniakan kepada kita dengan pelbagai bentuk keistimewaan, tapi tetap dosa kita lakukan dalam hidup. Ya, tidak ada manusia di kalangan kita yang terlepas daripada melakukan dosa. Hatta termasuklah yang bercakap ini, termasuklah tuan-tuan yang berada di dalam dewan pada pagi ini, kita tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa. Cumanya memang itu pun yang Allah jadikan kita supaya kita berdosa. Sebab apa Allah jadikan supaya kita berdosa? Supaya kita kembali untuk bertaubat dan insaf atas segala kesalahan tersebut, supaya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat utama Allah jadikan kita. Ya, di dalam hadis yang pernah saya nyatakan juga dahulu tuan-tuan, ya Rasulullah kata laula tuznibun la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfirulah. Kalau kamu tak buat dosa, Allah akan hilangkan kamu di muka bumi ini, dan Allah akan tukarkan dengan satu umat yang lain, mereka melakukan dosa tetapi mereka sedar akan kesalahan dan kesilapan mereka, lantas mereka memohon ampun pada Allah. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kembali semula pada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah yang merupakan penyebab untuk menjelmakan rasa untuk kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Baik. Jadi dalam hal ini Allah menyebutkan orang yang beriman bila sebut sahaja tentang tanda kebesaran Allah, timbulkan rasa takut. Ini nak timbulkan ni rasa takut kita kepada Allah. Ya Allah, aku belum tentu lagi dapat meneruskan hidup ni, ya Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang aku lakukan, ya Allah. Ya Allah, berapa banyak amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepadaku yang masih lagi aku belum dapat melaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Ya Allah, semua perkara-perkara tersebut itu kita bayangkan yang kita akan ditanya dan disoal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menjawab dengan setiap persoalan atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita, yang hakikatnya itulah amanah yang perlu kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Sebab setiap nikmat yang ada bersama dengan kita ini kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin. Sambung saja je nak tengok ni, sebab senyap je suasana pagi ni, senyap khusyuk ataupun senyap apa dia, ya. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah kata dalam Quran, dan kamu akan ditanya la tus'alunna yauma idzin, pada hari tersebut, anin na'im, terhadap nikmat-nikmat yang selama ini yang diperolehi. Jadi jangan kita sangka dengan nikmat wang yang kita usahakan itu milik saya. Tak, Allah akan tanya juga dengan harta tersebut. Dan ini kan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Daripada hartanya itu juga Allah akan tanya, di mana dia nafkahkan, min aina iktasabahu, daripada mana dia perolehi. Adakah daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram? Jangan kita rasakan dapat selesai masalah. Tak, Allah akan tanya tentang persoalan tersebut. Dan kita nak berikan pada orang pun, nak menyumbangkan kepada seseorang pun, itu juga akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara persoalan. Sebab apa? Kerana harta itu adalah nikmat yang Allah katakan tadi, setiap nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka itu sama-sama bertawakal kepada Tuhannya, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi jelas daripada ayat ini, baca sahaja ayat Allah bertambah yakin. Macam mana kita nak tambah yakin? Tidak lain dengan kita memahami akan ayat tersebut. Sebab itu usahakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita membaca Al-Quranul Karim, maka cuba usahakan untuk kita memahami akan setiap ayat yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz minta maaf, dia bahasa Arab Ustaz, tidak menjadi masalah. Walaupun dia bahasa Arab, tetap sahaja sudah ada terjemahan-terjemahan, tetap sudah ada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Usahakan kita mendapatkan ilmu-ilmu berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, supaya di saat ketika kita membaca, terdetik kita untuk berfikir pada setiap makna-makna yang terdapat di dalamnya, dan di sanalah yang akan melahirkan keyakinan kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan di samping itu Allah mengatakan dalam ayat ini, wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang beriman, mereka bertawakal dengan sesungguh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai berkaitan tentang ayat-ayat di dalam beberapa surah-surah yang dibicarakan dengan topik yakin dan juga tawakal. Dan seterusnya kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang berkaitan tentang tawakal dan yakin ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahid wa ma'ahu ar-ruhaid wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin inzur ila al-ufuqi fa idha sawadun 'azimun faqila li unzur ila al-ufuqil akhar fa idha sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahabu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة عكاشة متفق عليه. Baik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku keadaan umat yang terdahulu hingga saya melihat seorang nabi dengan rombongan yang kecil dan ada nabi yang mempunyai pengikut 1-2 orang. Subhanallah. Tengok sahaja Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya beberapa orang sahaja yang beriman. Hatta yang menyedihkan, Nabi Nuh alaihi salam anaknya sendiri tidak mahu untuk menerima dakwah daripada bapanya sendiri. Subhanallah. Jadi belum tentu seorang keluarga yang soleh ataupun sebuah keluarga yang salihah itu akan melahirkan anak-anak dan keluarga yang saleh. Itu belum tentu lagi. Namun begitu, kita kena usahakan, sebab Rasulullah kata daripada keluarga yang soleh itulah akan dapat melahirkan generasi yang salihah. Kalau tidak soleh daripada awal, macam mana nak wujud tentang keluarga yang saleh? Dan sebab itu Rasulullah meletakkan dalam bermulanya dengan perkahwinan itu, dia mestilah diisi dengan daripada pasangan masing-masing yang terdiri daripada pasangan-pasangan yang mengenali akan hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Justru itu dalam hal ini disebutkan bagaimana kisah yang berlaku di kalangan para nabi sebagai suatu pengajaran kepada kita untuk kita melihat sejarah yang ada. Jadi ada di kalangan para nabi itu yang ramainya hanya disebut sebagai ruhaid. Ruhaid ini kata para ulama bilangannya tak lebih daripada 10 orang. Sementara yang ada juga nabi yang bilangannya hanya seorang, ar-rajulu war-rajulan, dan 2 orang, lebih kurang 2-3 orang sahaja pengikut-pengikut yang turut serta bersama dengan nabi tersebut. Bahkan ada nabi yang tiada pengikutnya. Subhanallah. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun. Ada nabi tapi nabi tiada bersama dengannya seorang pun. Allahu akbar. Sampai tahap tersebut. Sebab itu jangan kita berasa sedih tuan-tuan, tak ada pengikut ustaz, saya bagi nasihat semua tak nak terima. Tak apa.
Nabi pun begitu, para rasul juga begitu. Tak ada di kalangan mereka yang tidak ada pengikut langsung, tapi mereka tetap dengan pendiriannya untuk meneruskan dan menegakkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, tiba-tiba terlihat padaku rombongan yang besar, yang banyak sekali. Saya kira umatku, maka diberitahu kepadaku bahawa itu adalah merupakan Nabi Musa dan kaumnya, tetapi kau lihat ke ufuk kanan dan kirimu. Subhanallah. Rasulullah, di antara salah satu harapan yang ada pada Nabi SAW, Nabi begitu mengharapkan agar umat dan pengikut Rasulullah itu yang masuk dalam syurga adalah bilangan yang paling ramai. Dalam hadis Nabi SAW, bilangan umat Nabi Muhammad SAW nanti disebut dalam hadis riwayat daripada Ibn Majah, di mana Rasulullah menyatakan nanti dalam syurga manusia dia akan berbaris. Ahli syurga dia akan berbaris sebanyak 120 saffa. Maknanya sebanyak 120 saf. Dia ada 120 saf. Ustaz, panjang saf tu berapa panjang? Jangan tanya berapa panjang, kita tak tahu. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW sebanyak 120 saf. Ada barisan dia. Saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saf yang dimiliki untuk umat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebanyak 80 saf. 80 saffan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 80 saf itu diperuntukkan khusus. Kota yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 80 saf. Yang tinggal berapa daripada 120? Tolaklah 120 tolak 80. Berarti ada 40 lagi saf. 40 itu kepada umat-umat yang sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adalah merupakan umat yang teramai. Walaupun dengan bilangan umat yang teramai, ramai juga di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah. Allah, tuan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang kita takuti. Sebab jangan kita letakkan jaminan pada diri kita. Dia sebut saja dah umat Nabi Muhammad kan ramai yang masuk dalam syurga. Apa masalahnya? Janganlah kita bimbang dah. Kebimbangan perlu ada dalam diri kita. Al-khawfu war-raja itu kena sentiasa letakkan dalam diri kita supaya kita berusaha untuk meningkatkan amal-amal dan usaha kita bagi mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi? Saat ketika itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tadi yang dilihat itu adalah merupakan rombongan dan umat Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Tetapi kau lihat ke ufuk kanan dan kirimu, tiba-tiba di sana saya melihat rombongan yang besar sekali. Dikatakan kepadaku, itulah umatmu, dan di samping mereka ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Setelah itu Nabi bangun dan masuk ke rumahnya, sehingga orang-orang sama membicarakan orang-orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab itu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dalam Al-Quran Allah sebut, ya, dengan hisaban yasira. Orang yang dihisab dengan hisab yang kecil, hisab yang ringan, itu adalah orang yang akan masuk dalam syurga. Dan ketika itu bila disebut oleh Rasulullah dalam hal seumpama ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah di dalam Al-Quran Allah sebut dengan hisaban yasira, ahli syurga juga akan dihisab oleh Allah? Kenapa ada dalam hadis, dalam ucapanmu ya Rasulullah, yang mengatakan ada kelompok daripada umat yang tidak dihisab? Nah, apa jawapan daripada Nabi SAW? Disebut dengan perkataan tidak dihisab ni, tetap sahaja kitab catatan daripada setiap umat manusia. Tidak kiralah sama ada umat itu adalah umat Nabi Adam AS, umat Nabi Nuh AS, umat Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, semuanya akan dihisab oleh Allah. Cumanya yang dimaksudkan dengan tidak dihisab ini, kitab catatan amal kita akan paparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang dia berbaris, waktu itu akan diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melihat begitu, Allah tak tanya. Dia lihat itu disebutkan dengan al-ardu, hanya sekadar kita paparkan, dan waktu itu kata jalan.
Macam contohlah, mungkin nak pergi umrah, nak pergi immigration, ketika itu kata jalan. Kalau dahulu bukan main lambat nak buat, tapi bila berlakunya satu kemudahan, mudah saja jalan-jalan. Dan begitulah seumpama itu keadaan yang akan berlaku bagi mereka yang hanya paparkan sahaja kitab catatan amal, dan kemudian terus Allah kata gerak waktu itu untuk dimasukkan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita, agar tidak ada hisab dan hitungan. Sebab itu dalam bab tersebut ni kita nak selalu ingat-ingat diri kita ni. Orang yang tidak dihisab oleh Allah, dia mestilah sudah tentu terdiri daripada orang yang kuat amalannya kepada Allah, hubungan dengan Allah itu kuat. Dan orang yang tidak dihisab oleh Allah sudah tentulah hubungan dengan manusia baik. Ni jangankan kita nak kata terlepas daripada hisab, dengan manusia Masya Allah, kitalah orang yang paling banyak untuk mengatakan sesuatu perkataan-perkataan yang buruk pada mereka. Kitalah orang yang paling banyak mengumpat. Kitalah orang yang paling banyak menyebarkan fitnah dan sebagainya. Bagaimana kita nak dapat hisab yang dipermudahkan oleh Allah, ataupun manusia yang akan masuk dalam syurga tanpa dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muhasabah, perkara seumpama ini adalah merupakan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita sebelum usia kita ataupun nyawa kita ini diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat setelah Rasulullah masuk, masing-masing berbincang siapa yang 70 orang ni masuk dalam syurga ni. Ada yang berpendapat mungkin mereka sahabat-sahabat Nabi. Ada pula yang berpendapat mungkin mereka yang lahir dalam Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah, dan pendapat-pendapat lain yang mereka sebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Subhanallah, bila Rasulullah sebut saja 70,000, mereka masing-masing kira. Kalau tuan-tuan lihat umat para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampai seperti mana yang disebut dalam I'lamul Muwaqqi'in. Antaranya dinyatakan bilangan umat para sahabat selepas kewafatan Rasulullah itu sebanyak 120,000. Katakanlah, kalau kita katakan dengan 120,000 orang, generasi para at-tabi'in mungkin mencecah 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda, lebih daripada itu. Agak-agak sampai tak pada kita. 70,000 tak sampai, kita ni berapa juta, bilion manusia. Sudah semenjak generasi demi generasi, rasa-rasanya 70,000 tu masuk ke kita. Dahlah kita jauh daripada para sahabat. Rasulullah mengatakan dalam hadis, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, dan diikuti dengan kurun yang kedua dan kurun yang ketiga. Bermakna 100 tahun yang pertama zaman Nabi, 100 tahun yang kedua zaman at-tabi'in, dan 100 tahun yang ketiga hanya 300 tahun sahaja, itu adalah merupakan umat yang terbaik. Bila sebut umat yang terbaik, sudah tentulah mereka mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasa boleh sampai kepada kita lah. Masya-Allah, 70,000. Sebab itu para sahabat semua tanya ni, apakah kita ni yang masuk ni? Bagaimana? Rasulullah tengok sahaja apa yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bercerita sesama mereka. Dan kemudian Rasulullah kembali semula dan bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Mereka memberitahukan segala perbicaraan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang tidak pernah menjampi dan dijampikan, dan tidak suka menebak nasib dengan perantaraan burung, dan kepada Tuhan mereka selalu berserah. Ya, selalu berserah. Pertama yang disebut la yarkun. Wala hadis Rasulullah mengatakan yang pertama disebut dengan la yarkun wala yastarqun. Mereka yang tidak disebut sebagai bertenung ataupun disebut menjampi. Jampi ni jampi bagaimana? Tuan-tuan kena ingat, sebab kadang-kadang orang dia mengambil hadis itu dengan secara umum. Apa pun jampi-jampi itu tidak dibenarkan. Salah. Jampi yang tidak dibenarkan apabila ucapan-ucapan yang keluar daripada jampi-jampi tersebut itu mentera-mentera. Perkataan-perkataan apa, ruqyah. Disebut dengan bab ruqyah ni, ruqyah dia ada dua. Ada ruqyah yang tidak dibenarkan, dan ada ruqyah yang dibenarkan. Ruqyah yang dibenarkan itu namanya ruqyah syar'iyah, yang menepati dengan hukum-hukum syarak. Macam mana ruqyah syar'iyah? Ruqyah yang tidak ada unsur-unsur syirik, dan bacaan-bacaannya itu adalah berdasarkan daripada sumber yang datang daripada Al-Quran, dan juga doa-doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh, kita berjumpa dengan orang yang sakit. Jumpa orang sakit, apa yang kita buat pada orang sakit? Orang sakit,
Kalau doktor dia bedah lah, sakit. Kalau kita sebagai seorang rakyat ataupun sebagai seorang biasa, kita datang jumpa orang sakit, apa yang kita buat? Kita doakan pada dia. Itu ruqyah tu. Pegang kepala kan dalam hadis Rasulullah tu, sentuh kepalanya, kita baca As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Aku mohon pada engkau ya Allah, Tuhan yang maha besar, Rabbal arshil azim, ya as'alullahal azim, aku mohon pada engkau yang maha besar, Rabbal arshil azim, Tuhan yang memiliki arasy yang besar, an yashfiyaka, agar engkau ya Allah memberikan kesembuhan kepada kamu, ya. Ini kita minta pada Allah, as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Ulang sebanyak 7 kali kita baca. Ini disebut dengan nama ruqyah. Salahkah? Jawapannya tidak salah. Ia dinamakan dengan nama ruqyah syar'iyah. Sahabat Nabi SAW, Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, bersama dengan beberapa orang ahli rombongannya yang ketika itu berlaku sengatan pada salah seorang ketua kabilah. Waktu itu seorang sahabat yang pergi, dia membacakan surah Al-Fatihah, setelah dibaca di ludah, dan kemudian ludah itu dibaca dengan surah Al-Fatihah, dan setelah daripada itu ludah tersebut diletakkan pada sengatan binatang yang menyengat akan ketua kabilah tersebut. Dengan izin daripada Allah sembuh. Ini namanya ruqyah. Kita membaca dengan bacaan tersebut, dan memang kita yakin semua itu datang daripada Allah. Usaha yang kita buat hanya sekadar itu yang mampu kita buat, kita baca. Sakit, saat ketika kita sakit, apa yang kita nak buat? Ya Allah, ustaz sakit dada ustaz, tiba-tiba je sakit dada datang. Saat sakit dada apa yang kita nak buat? Ubat tak ada. Ruqyah syariah, bacalah Bismillah, Bismillah 3 kali kita baca dengan Bismillah, dan baca dengan a'udzubillah dalam hadis tersebut, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan engkau ya Allah, a'udzubillahi wa qudratihi, dan kekuasaan engkau ya Allah, min syarri ma ajid, daripada sebarang bentuk kejahatan yang aku rasai, kesakitan yang aku rasai, wa uhadhir, dan aku berhati-hati dengan kejahatan tersebut. Baca sebanyak 7 kali. Dan ini diajar oleh Nabi SAW. Ketika kita membacanya, waktu itu akan berlaku, ataupun dengan izin daripada Allah, penyakit tersebut akan dapat diredakan semula. Ini namanya adalah ruqyah syariah. Silakan sahaja untuk kita membaca. Sama ada baca pada air, dibaca pada air tersebut, itu juga adalah merupakan anjuran-anjuran yang juga berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nama dia adalah ruqyah syariah selagi tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz guna lada hitam, guna garam, itu silakan. Pengalaman yang dibuat dan dilakukan oleh perawat-perawat Islam, selagi mana, seperti mana yang saya nyatakan, selagi tidak bertentangan dengan syariat dan tidak membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Okey, ustaz, bagaimana pula dengan yang dinamakan ruqyah yang tidak boleh? Ruqyah yang tidak boleh, jampi yang tidak boleh. Ini jampi yang menggunakan perkataan memanggil sebagai contoh. Duk panggil lah jembalang tak apa-apa. Kalau kita tengok dalam zaman Piramli itu, ai mambang putih, mambang hitam, apa lagi mambang-mambang yang ada, ya. Para hadirin-hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini memanggil. Dan kadang-kadang kita tengok macam-macam, ada perkataan, kemudian ayat Quran diterbalikkan sebutan, dibaca surah Fatihah tu daripada waladdallin, kemudian kembali sampailah bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu semua adalah merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Bila Al-Quran dihina, waktu itulah syaitan akan turut serta bersama dalam kes tersebut. Ini yang biasanya dibuat. Macam contoh, ada kami ketika berada di dalam R&D, kita dapat minyak-minyak istilah minyak, istilah macam-macam lah minyak yang ada, minyak dagu sebagai contoh. Kemudian ada buluh apa, bentuk, saya tak ingatlah nama buluh-buluh tersebut, saya tak ingat. Jadi memang benda tersebut ada, dan semua barang-barang, saya ingat ketika barang-barang tu diletak tu memang terasa lain macam lah. Letak di bilik ustaz ni, bilik ustaz ni kami letakkan barang-barang bukti. Bila letak tu kadang-kadang rasa lain macam juga. Selama ni datang tengok tak tegak bulu roma, datang kenapa pagi-pagi datang. Saya ingat ada satu cerita tuan-tuan, ni kisah ketika berlaku di R&D sendirilah. Jadi waktu tu memang antara orang yang datang awal pagi tu saya lah. Biasanya saya akan datang dalam jam 7 suku ataupun 7.30 tu dah masuk ke pejabat. Jadi waktu ketika kebetulan waktu itu saya lewat, ada seorang yang datang lebih awal daripada saya.
Jadi bila dia datang awal daripada saya, ketika itu dia duduklah di di bahagian tempat duduk dia tu, di bahagian tempat dia. Saya masuk biasa, dan dia akan melalui bilik saya lah ketika itu. Tiba-tiba pada pagi tersebut ada seseorang yang menyerupai wajah. Wallahu alam, ni cerita daripada dia. Lepas tu dia pun terkejut. Bila saya masuk kali kedua, dia kata, ustaz, siapa yang masuk kat bilik tadi? Yang masuk ke bilik? Siapa yang masuk ke bilik? Tak ada siapa pun yang masuk bilik. Tu ada tadi. Diam je, wajah memang macam ustaz sendiri. Jalan masuk ke dalam bilik tersebut. Kata, tak apalah tu teman-teman, tu kawan-kawan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang mungkin boleh berlaku demikian, itu tidak mustahil. Sebab jin dia boleh membentuk dengan apa pun bentuk-bentuk dan rupa. Ya, dalam keadaan yang demikian itu tidak mustahil boleh berlaku. Maknanya para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, segala bentuk unsur-unsur jampi-jampi yang dipergunakan bertentangan dengan syariat daripada Allah, sama ada tadi ayat tersebut diterbalikkan, memanggil makhluk-makhluk yang lain daripada kalangan siapa pun yang dipanggil ketika itu, ataupun menggunakan barang-barang yang diharamkan. Ni kalau katakan nak rawat, kamu kena bawa barang-barang curi, tak boleh ambil milik kamu, kena cari ambil orang lain tanpa kebenaran, ataupun barang-barang yang bernajis dan sebagainya. Maka dalam hal ini ruqyah seumpama ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan yang lebih teruk daripada itu, Rasulullah pernah menyebut, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu arba'in, lam tuqbal salatuhu arba'in. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang bertemu dengan tok-tok bomoh, istilah tok bomoh tadi yang tidak betul lah, saat ketika bertemu arraf, dia mengakui mengetahui akan segala-galanya, fasa'alahu, baru bertanya saja, tok, ni saya ada masalah tok, perkara yang saya hadapi sekian, belum tok tadi ataupun tok bomoh tadi memberikan jawapan, belum tu tuan. Kalau dah bagi jawapan dan dia percaya dengan jawapan tersebut, itu disebut dalam hadis yang lain, dia telah pun kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Tapi dalam hadis tersebut Rasulullah kata, baru tanya sahaja, belum bagi jawapan, lam tuqbal salatuhu arba'in, solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40. Ulama mengatakan mungkin 40 hari, mungkin juga 40 minggu, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. Allahu Akbar. 40 hari pun kita sudah rasa merana sebab solat yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah. Sebab itu berhati-hati dalam bab tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab ini, mereka yang tidak melakukan unsur-unsur ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala yastarkun, dan mereka tidak meminta-minta. Mereka yang melakukan ruqyah, pelaku dia, perawat dia, dan yang meminta orang yang sakit lah, datang jumpa, itu juga tidak akan mendapat masuk dalam syurga dalam keadaan tidak dihisab. Dan seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yatatayyarun, ya, dalam hadis tersebut Rasulullah kata wala yatatayyarun. Apa maksud tatayyur? Tatayyur ini diambil daripada perkataan ta'irah, ya, ta'ir ni artinya burung. Dan orang-orang yang terdahulu di zaman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab, mereka akan menggunakan burung dalam menentukan perjalanan dalam hidup mereka. Dan kita tahu golongan bangsa Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah terdiri daripada kalangan businessman. Mereka yang bermusafir daripada satu tempat menuju ke satu tempat untuk berniaga. Jadi pada saat yang serupa tuan-tuan, sebelum mereka nak bergerak, ni nak pergi ke Yaman ke, nak pergi ke Syam ke, ataupun pergi Madinah, mereka akan lepaskan burung tersebut yang berada dalam sangkar, dilepaskan burung tersebut. Kalau katakan ke sebelah kanan, mereka kata kebaikan ada sebelah kanan. Ataupun setengah tu, kalau sebelah kanan dia kata okey, perjalanan yang kita niatkan ni betul dan juga tepat. Tapi kalau katakan burung tersebut dia bergerak dan terbang di sebelah kiri, maka ketika itu dia kata ni bawa malang ni, jangan kita lakukan, jangan kita, apa yang kita rancang nak buat, jangan buat. Sebab apa? Sebab burung tersebut dia terbang sebelah kiri. Dah kalau katakan setiap hari terbang sebelah kiri, bila nak buat kerja? Dah tengok burung tersebut memang suka, sebelah kiri kebetulan ada pokok-pokok dan buah-buah yang macam-macam. Masalah besar. Subhanallah. Tapi itulah di antara pegangan dan akidah yang dipegang oleh kalangan bangsa Arab jahiliyah ketika itu. Bila kita kaitkan demikian, itu dikatakan kepada kita apa dia? Jangan kita ambil bab burung. Ustaz, saya tak guna burung, Ustaz. Kami tidak pernah menggunakan burung-burung tersebut untuk menentukan hala tuju dalam kehidupan kami. Habis itu kita letakkan perkataan malang dalam hidup. Ni punca engkau lah ni, kau datang ni lah, punca malang dalam hidup aku. Contoh,
Letak demikian pun itu termasuk dalam perkataan wala yatatayyarun. Sebab ada akidah-akidah ataupun kepercayaan seumpama ini di kalangan bangsa kita, di kalangan orang Melayu itu sendiri. Dia letak ni punca malang ni sebab punca kamu lah. Kenapa? Sebab setiap kali kamu datang je dalam mana-mana tempat mesti akan ada musibah. Dan akhirnya kesian kepada orang tersebut. Contohnya dipinggirkan dan tidak turut serta sebab puncanya kamu, dan akhirnya kita meletakkan keyakinan sedemikian rupa seakan kita tidak reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyazubillah. Dan orang yang tidak meletakkan unsur-unsur malang itu kepada manusia, sebaliknya meletakkan segala-galanya pada Allah yang menentukan, maka itu yang akan masuk dalam syurga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dalam hadis ini, maka bangunlah Ukasyah bin Mihsan. Saya terlupa untuk mencari latar belakang berkaitan dengan Ukasyah ini. InsyaAllah jika ada kesempatan pada masa yang akan datang, kita akan cuba bicarakan latar belakang Ukasyah. Baik, maka bangun Ukasyah ibn Mihsan dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan semoga Allah memasukkan saya dari golongan mereka." Jawab Nabi SAW, "Engkau termasuk golongan mereka." Kemudian berdiri pula yang lain orang dan berkata, "Doakan semoga Allah menjadikan saya daripada golongan mereka." Jawab Nabi SAW, "Engkau telah didahului oleh Ukasyah." Kerana segala ikhtiar yang berupa tebakan kepada ghaib, sangkaan-sangkaan kepada perkara yang ghaib, jangkaan-jangkaan yang dibuat menyerupai kepercayaan kepada Allah, maka Islam mendidik kepada umatnya supaya jangan memberi kesempatan untuk masukkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan fikiran yang sihat. Lebih baik kesemuanya yang gaib itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengertian tawakal, dan kesemuanya untuk mengurangi dan membebaskan diri daripada penipuan para dajjal yang sengaja mencari keuntungan dengan pelbagai bentuk cara yang rendah dan juga pengecut. Tuan, ada kes yang sekarang ini juga menggunakan apa istilah dia tu, dia menggunakan tangan. Dia tengok kita punya jari ni, dia kata ni yang sekian-sekian. Kemudian pada saat yang serupa ni, oh ni kamu sekian-sekian hidup kamu ni, kamu berada dalam keadaan susah. Letih dia. Duk fikir ketika itu muka sedih, apa saya nak buat ni? Allah dah jadikan aku dalam keadaan demikian. Dia menggunakan tangan ni. Ada istilah dia, saya terlupa nama yang sekarang ni digunakan dengan melihat demikian. Ada yang menggunakan tarikh lahir. Ya, dengan menggunakan tarikh lahir, dia tengok tarikh lahir sekian-sekian. Kemudian pada saat yang serupa, dia tengok lagi orang lain. Oh, patutlah keluarga kamu sering bergaduh. Rupanya yang sulung dengan yang bongsu ni dia lahir tarikh yang memang tarikh bergaduh. Oh, sudah. Akhirnya bila begitu, yang memegang, yang sulung dan bongsu ni memang dia tak boleh ikut. Dia kata, nak buat macam mana? Allah dah jadikan saya memang hidup suka bergaduh. Kenapa? Sebab melihat tarikh lahir. La ilaha illallah. Tuan-tuan, bila begitulah keadaannya, apa yang akan berlaku? Punah ranah kehidupan kita. Yang suami dan isteri pun duk tengoklah tarikh lahir ni sebenarnya sesuai ke tidak. Yang mak bapak selama ni duk tengok sesuai ke tidak. Adik-beradik tengok sesuai ke tidak. Apa lagi yang berlaku dalam hidup kita? Masing-masing akhirnya menggunakan kaedah seumpama demikian, sehingga akhirnya mencetuskan permusuhan sesama umat manusia dengan berdasarkan hanya andaian-andaian yang dibuat. Sebab itu dalam bab tersebut Islam tidak membenarkan hal seumpama ini. Sebaliknya Islam meletakkan para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tentang soal masa depan ini. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan kebaikan dan keburukan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dahulu semasa sekitar ketika saya berada di Masjid Negeri pada beberapa tahun yang lalu, memang ada mereka yang cuba untuk mempromosikan tentang ajaran-ajaran seumpama ini, tetapi kita lihat dari sudut hal tersebut, ya, dia tidak bertepatan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertentangan dengan apa yang telah pun diajar di dalam Islam tersebut. Sebab perkara berkaitan dengan masa depan ni, apakah kerja kita yang mengetahuinya? Jawapannya tidak. Kan Allah sebut dalam Quran, wa ma tadri madza taksibu ghadah. Dan kamu tidak tahu, setiap jiwa manusia dia tidak tahu apa yang akan diusahakan pada masa yang akan datang. Maknanya masa akan datang ni kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita, tapi Allah ingatkan pada kita, kalau kita nak dapat sesuatu yang baik,
usahakan kebaikan dalam hidup kita, insya-Allah kebaikan akan kita perolehi. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat daripada Allah, itu punca Allah Subhanahu wa taala akan menarik balik segala kebaikan-kebaikan yang kita miliki dalam hidup. Yang kadang-kadang kita tersilap dalam ayat yang Allah sebut. Tuan-tuan masih lagi ingat kan ayat yang diterjemahkan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu selagi mana mereka tidak mengubah nasib mereka. Apa ayat di dalam surah Ar-Ra'd tu? Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang kita faham daripada ayat tersebut? Biasanya kata kita kena usaha ni, kalau kita tak ubah diri kita, siapa lagi nak ubah? Bukan itu maksud sebenarnya. Rujuk balik dalam tafsir yang disebut oleh para ulama. Apa ulama katakan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu yang ada pada satu kaum itu. Maknanya ayat itu para ulama kata, maksud ayat itu selagi mana nikmat yang Allah berikan pada kita, kita syukuri dan kita tidak ubah menjadi kekufuran. Kita tidak kufur pada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan ubah apa yang Allah berikan kepada sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya nikmat tersebut kita ubah. Dan Allah bagi kita nikmat, tiba-tiba kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Maka ketika itu akan berubahlah kehidupan kita yang sepatutnya kita berada dalam keadaan baik, Allah ubah menjadi susah disebabkan kekufuran yang berlaku dalam hidup kita. Dan ini bertepatan dengan hadis ya Rasulullah kata, innal abda la yuhrama dzambuhu la yuhrama rizquhu bi dzambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu Allah haramkan untuk mendapat rezeki daripada Allah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Penghalang nak dapat rezeki puncanya adalah kerana dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa dan maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah punca yang menyebabkan kita berada dalam keadaan susah. Itulah yang menyebabkan rezeki kita tidak bertambah. Itulah yang menyebabkan pelbagai bentuk stres dan juga ketekanan-tekanan dalam kehidupan kita, disebabkan hilangnya rasa bersyukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi hadis yang kedua yang kita nak bicarakan. Saya minta maaf banyak-banyak, saya tidak terpaksa untuk memberhentikan lebih awal perbincangan pada pagi ini, sebab pagi ini kebetulan ada perbincangan bersama dengan audit pada 9 hari bulan insya-Allah audit SIRIM akan datang lah. Bila audit SIRIM datang ni, tuan-tuan dan puan-puan faham je lah ya, keadaan dia banyak perkara yang diaudit. NCR kalau meja, memang kami jadi meja betul lah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua kita cuba untuk ambil sedikit daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudallani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun, muttafaqun alaih. Ini doa ni boleh kita amalkan dalam hidup kita ni tuan-tuan ya, sebab dia merupakan salah satu di antara amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, ya Tuhanku, apa maksudnya? Kita tengok terus pada maksudnya. Ya Allah, kepadamu saya menyerah. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, bagimu aslamtu, aku menyerahkan diriku. Wa bika amantu, dan dengan engkau ya, amantu, aku beriman. Kalau di sini disebut percaya dan tawakal, dan kepadamu saya akan kembali, dan keranamu saya berjuang. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaanmu yang tiada Tuhan kecuali engkau. Janganlah menyesatkanku, engkau yang hidup dan tidak mati, sedang jin dan manusia itu akan mati. Allahumma laka aslamtu. Tuan-tuan, amalkan doa ini. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, bagi engkau aku menyerahkan diri. Saya cuba terjemahkan harfian dalam doa ini, sebab kalau tengok dalam terjemahan itu agak tidak tersusun sedikit. Wa bika amantu, dan dengan engkau amantu, aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan ke atas engkau aku bertawakal.
Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau anabtu aku kembali. Inabah ni maksudnya kita kembali semula pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan kepada engkau aku berlindung. Khasamtu ini artinya menyerahkan, mengadu. Khasaman artinya kita membuat aduan pada Allah. Wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatik, ya Allah aku berlindung dengan kekuasaanmu, keperkasaanmu ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Ni betulkan antudillani, bukan tudallani. Antudillani, untuk engkau menyesatkan aku. La ilaha illa anta antudillani, untuk engkau menyesatkan aku. Antal hayyu, engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Wal jinnu wal insu, jin dan manusia, yamutun, mereka semua mati. Mudah-mudahan dengan doa ini akan terus menambahkan kepada kita keberkatan dan mengkabulkan segala permintaan-permintaan yang kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Segala doa-doa ni kalau boleh kita amalkan dalam hidup. Apa yang kita hafal, amalkan, insya-Allah. Keluar daripada rumah ada doanya, kita amalkan. Masuk dalam tandas ada doanya, kita minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekuatan umat Islam ni dia ada pada benda-benda yang tidak dilihat oleh mata kepala manusia. Antara salah satu senjata yang ada pada umat Islam ini antaranya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah silahul mukmin. Doa adalah merupakan senjata kepada orang yang beriman. Lagi-lagilah kita berada pada bulan-bulan yang diberkati. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Tuan nak baca Rajabin boleh, nak baca Rajabah pun tak jadi masalah. Dua-dua boleh. Yang penting ustaz saya tak puas hati juga ustaz. Kadang-kadang ada orang tak puas hati juga. Dia baca kenapa saya tak puas hati. Nak puas hati baik saya ajar. Saya apa dia? Kalau disebut dengan kita baca dengan kalimah rajaba, itu namanya adalah ismun la yunsarif ataupun ismun ghair munsarif. Isim yang tidak ditasrifkan. Kalau kita baca dengan rajabin, itu namanya isim munsarif. Isim yang boleh diletakkan tanwin ataupun istilahnya isim yang boleh ditasrifkan. Apa pula maksudnya ustaz? Itu kita belajar lagi. Sambung lagi lah. Sekurang-kurangnya begitu yang boleh kita pelajari. Dan samalah juga dalam zikir-zikir yang baru ni kadang-kadang diviralkan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyu ke huwal hayya ustaz. Dua-dua boleh baca. Memang dalam kitab Al-Azkar ada disebut baris atas. Ulama-ulama daripada Syria kebanyakannya membaca dengan baris atas. Itu ada maksud. Tapi salah tak orang membaca dengan baris depan? Jawapannya tidak salah. Dari sudut kaedah i'rab itu betul kedua-duanya. Perbincangannya mendalam lah. Kalau nak tahu nanti kita boleh belajar satu persatu bagaimana nak meng-i'rab setiap kalimah-kalimah tersebut. Cumanya kita minta pada Allah bagi keberkatan kita pada bulan Rajab, bagi keberkatan pada kita pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau panjangkanlah usia kami ini sehingga masuk kepada bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita pohon Allah kurniakan keberkatan. Dan bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab ni apa kita nak buat? Antaranya banyakkan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh berpuasa silakan. Kalau boleh membaca Al-Quran dengan lebih kerap, silakan kita membaca Al-Quran. Dan kalau boleh menghafal Al-Quran, lagilah baik. Jadi mudah-mudahan saya target ustaz bulan Rajab ni setidak-tidaknya 3 juzuk Al-Quran saya hafal. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tu ada target tu. Kita letakkan dalam diri kita. Paling-paling tidak nanti kalau ustaz tersasul pun boleh betulkan. Ustaz silap baca. Esok sembahyang kalau ditakdirkan kita dapat bersama-sama tunaikan solat tarawih itu, paling tidak subhanallah kita pun dah betulkanlah bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Sekadar itu. Bagaimana? Okey, bagaimana kita bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan ini diterima ataupun tidak? Begitu maksudnya kan? Okey, bagaimana kita nak tahu bahawa amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Dengan cara kita bertawassul. Baik, di antara beberapa tawassul yang dibenarkan selain daripada selain daripada kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, antaranya kita juga bertawassul dengan amal kebaikan kita. Dan bab tawassul amal kebaikan ini sudah pun ada dalam hadis yang diceritakan kisah tentang Bani Israel yang satu ketika dahulu mereka terkepung ataupun masuk dalam gua dan kemudian tertutup.
gua tersebut. Masing-masing ceritalah tentang kebaikan mereka, dan akhirnya dengan takdir daripada Allah, gua tersebut pintunya terbuka sedikit demi sedikit dan akhirnya berlaku. Itu boleh tak? Jawapannya boleh. Satu. Kemudian bagaimana kita nak tahu bahawa tawassul dengan amal soleh ini, amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Persoalan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu persoalan yang kita sendiri pun tidak tahu. Hakikat yang amalan kita ni diterima ataupun tidak, saya sendiri pun saya tidak tahu. Sebab itu dalam Islam ni kita letakkan tentang soal takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu ada, dan pada saat bila kita takut, maka kita akan berhati-hati pada setiap kita beramal. Saya buat ni kerana Allah ataupun tidak, saya lakukan ini perkara tersebut dibenarkan dalam Islam ataupun tidak. Okey, itu perlu ada dalam setiap amalan kita. Cumanya ada beberapa tanda. Yang tanda ni menarik. Pernah satu ketika saya terlupa ayatnya, waktu itu ditanya kepada Nabi SAW, apa tanda seseorang itu dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda, apa yang dimaksudkan dengan insyirahul qalb? Famay yuridillahu ay yashrah sadrahu lil Islam. Itu disebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Tentu boleh rujuk balik dalam ayat itu. Para sahabat nak kata, macam mana nak tahu dada kami ini terbuka untuk Islam? Kami rasa redha dengan Islam. Dan disebutkan dengan 3 perkara. Bila 3 perkara ini ada dalam diri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka itu tanda-tanda kita juga termasuk di kalangan orang-orang yang berkelayakan untuk menerima syurga daripada Allah, dan hati kita ini dibuka. Yang pertama iaitulah rasa dekat kita dengan persoalan hari akhirat. Kita rasa untuk mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara hari akhirat. Ini yang dikatakan dekat. Yang kedua, at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, ada usaha perkara kita tak terlalu mengejar tentang keuntungan-keuntungan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita terima, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang pada kita dan tidak ada lagi usaha kita, oh ini tak cukup, masih lagi tak cukup, masih lagi tak cukup. Memang hakikat manusia ni memang tak akan cukup. Selagi mana tanah tidak sampai pada kita, selagi itulah kita akan merasai memang tidak cukup. Justru itu ada sifat at-tajafi an daril ghurur. Kita nak menjarakkan diri kita ini daripada dunia yang mengelirukan. Dan yang ketiga disebut al-isti'dad, persiapan-persiapan kita ini pada hari sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempersiapkan diri kita. 3 perkara ini disebut oleh Nabi SAW. Jika 3 perkara ini wujud dalam diri kita, maka itu di antara tanda-tanda dada kita telah pun diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam sebagai ajaran dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam. Saya kira dapat menjawab sedikit sebanyak daripada soalan tersebut. Cuma insya-Allah akan datang nanti, kalau sekiranya ada pertemuan dalam pertemuan kita akan datang, sekiranya ada soalan tu, kalau boleh catatkan, kita cuba untuk menjawab dengan beberapa soalan tersebut biiznillah, dengan izin daripada Allah dan sekadar kemampuan yang ada ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz Hafiz ada maklumat? Okey, saya serahkan pada Ustaz Hafiz. Sebelum tu mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.